Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini satu lagi dugaan besar kepada PKR. Apabila seorang lagi orang kanan Rafizi ataupun tim pasukan Rafizi yang kalah dalam pemilihan PKR baru-baru ini, yaitu Nick Nazmi, sah menyertai langkah letak jawatan. Petang tadi, Rafizi memulakan langkah letak jawatan. Kali ini, Nick Nazmi pula menyusul letak jawatan sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Beliau telah mengikuti langkah Rafizi dan meletakkan jawatannya berkuat kuasa 4 Julai ini. Sekarang ini satu tanda pagar tular di media sosial, yaitu langkah letak jawatan. Tanda pagar yang kedua yang tular ialah PKR berpecah. Adakah itu benar-benar berlaku? Langkah letak jawatan lalu berlakunya perpecahan dalam parti PKR. Ada juga rumor ataupun kabar angin. Biasanya di Malaysia nih, kalau kabar angin itu kadang-kadang boleh jadi kabar yang benar walaupun disanggah dinafikan berjuta-juta kali. Peliknya di Malaysia, kabar angin boleh jadi kabar yang benar. Tapi kabar yang benar seringkali tiba-tiba pula jadi kabar angin, yang mana tiada pengesahan dan tidaklah berlaku. Itu yang peliknya di Malaysia. Terutamanya apabila bercakap tentang janji ataupun tentang politik. Janji-janji palsu lah kan. Masa kempen, janjinya bukan calang-calang, bukan kepalang. Tapi semuanya jadi kabar angin semata-mata. Jadi kabar benar jadi kabar angin. Kabar angin jadi kabar benar. Ada kabar angin menyatakan kononnya Rafizi akan keluar daripada parti bersama berpuluh-puluh pemimpin PKR yang kalah dalam pemilihan dan beberapa pemimpin besar PKR yang kalah pemilihan dan mungkin akan menyusul mengikuti keluar. Ialah keluar daripada parti berjuta ahli parti PKR. Benarkah itu berlaku? Entahlah. Itu semua sekarang bermain di mana-mana media sosial. Mungkin juga yang mengatakan itu bukanlah ahli parti PKR, tapi mungkin pembangkang ataupun walaun ataupun ahli pembangkang yang bertopengkan media sosial semata-mata mahu menghangatkan suasana. Hari ini sah. Selepas Rafizi, Nick Nazmi pula menyusul letak jawatan. Kata Nick Nazmi, saya telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuat kuasa 4 Julai 2025. Saya bercuti bermula esok hingga 3 Julai 2025, kata Nick Nazmi dalam satu kenyataan media. Beliau yang juga bekas naib Presiden PKR merupakan anggota yang menyokong Rafizi. Terdahulu, Rafizi telah pun meletakkan jawatannya. Nick Nazmi gagal mempertahankan kedudukan sebagai Ketua Cabang Setia Wangsa dan jawatan naib Presiden di peringkat pusat. Justru itu, beliau meletakkan jawatan. Namun begitu, kata Nick Nazmi, beliau sedar bahawa kedudukan beliau ketika itu sebagai naib Presiden Keadilan merupakan antara pertimbangan utama dalam pelantikan beliau ke kabinet. Kata beliau, mendangkan saya tidak berjaya mempertahankan jawatan tersebut dalam pemilihan parti baru-baru ini, saya telah membuat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai menteri. Nick Nazmi turut menyatakan kejayaan yang telah dicapai semasa mengetuai kementeriannya. Antaranya termasuklah pindaan kepada Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta 127, Fasa 1 serta peningkatan ketelusan dalam laporan penilaian kesan alam sekitar EIA. Malaysia juga menjadi antara negara terawal yang mengemukakan National Biodiversity Strategies and Action Plan bagi membendung kemusnahan alam semula jadi. Pengurangan kadar penyahutanan yang ketara juga telah mendapat pengiktirafan daripada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Hanya dalam beberapa minggu selepas dilantik, kami berjaya melaksanakan penyasaran semula subsidi elektrik di bawah mekanisme ICPT di Semenanjung Malaysia. Kami juga berjaya meluluskan Akta Kecekapan dan Pemulihan
pemeliharaan tenaga di Dewan Rakyat. Dalam sektor air, kami telah memperkenalkan tarif setting mesin yang amat diperlukan. Pasukan NRIS telah memulakan rang Undang-Undang Perubahan Iklim Negara dari peringkat paling asas dan kini berada di peringkat akhir sebelum dibentangkan ke Jemaah Menteri dan Parlimen, kata beliau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Okey, petang ni aku nak kongsikan dengan anda semua. Saya mau kongsikan dengan anda semua apa yang akan jadi selepas Rafizi Ramli meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Ikuti terus siaran ini sebab yang saya akan hurai dan saya akan ulas ialah kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku kepada Rafizi Ramli. Okeylah, tak nak panjang sangat nak hurai sini sana. Terus saja direct to the point. Yang pertama, Rafizi akan meninggalkan PKR. Itu ramalan saya. Ramalan itu bersandarkan kepada mengapa Rafizi letak jawatan. Alasan Rafizi meletakkan jawatan salah satunya, beliau berkata, beliau mengakui beliau hilang mandat parti. Apabila perkara itu secara tersiratnya, saya menganggap kenyataan Rafizi bahawa beliau mengakui hilang mandat parti bermaksud Rafizi sudah tidak senada ataupun sehaluan dengan kepimpinan parti PKR. Jadi itu sebabnya saya meramalkan dan saya menjangkakan tiada yang mustahil untuk Rafizi keluar daripada PKR. Okey, itu ramalan dia. Selepas dia keluar daripada PKR, itu yang lebih penting. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, pada petang tadi, apabila Rafizi sudah keluar daripada PKR, yang akan Rafizi buat ialah dia akan mengosongkan kerusi Parlimen Pandan. Ramai yang mungkin menganggapnya satu omongan kosong, tapi sebenarnya berlandaskan kepada fakta dan teori. Faktanya, Rafizi sudah menganggap dirinya hilang ataupun menganggap dirinya dipermalukan. Itu sebabnya Rafizi akan bangkit semula dan akan menunjukkan kepada Malaysia khususnya politik bahawa beliau masih relevan dan masih punya pengaruh. Caranya mudah saja. Cara Rafizi untuk menunjukkan kepada Anwar bahawa dia adalah orang yang mempunyai kekuatan, orang yang mempunyai pengaruh kuat. Cara mudah ialah melalui pilihan raya. Dengan cara Rafizi meletakkan jawatan sebagai ahli Parlimen Pandan, satu pilihan raya kecil terpaksa dibuat selepas Rafizi letak jawatan. Dan selepas Parlimen Pandan bubar ataupun kosong, satu pilihan raya kecil akan dilakukan. Dan pada waktu itulah Rafizi akan mencalonkan dirinya semula. Saya rasa tiada masalah untuk Rafizi melakukannya, untuk melakukan perkara tersebut. Apabila dia mencalonkan dirinya semula sebagai calon pilihan raya Pandan, maka disitulah pertarungan sebenar dalam pilihan raya. Ada orang tanya, jadi Rafizi mengambil tiket ataupun bertanding atas tiket apa? Rafizi dijangka akan membuat satu parti baharu. Rafizi dijangka akan membuat satu parti baharu kerana dia sudah mengakui hilang mandat parti. Jadi daripada bersama dengan PKR terus, mungkin Rafizi akan mencipta, menubuhkan sebuah parti baru ataupun menyertai parti lama tetapi menjadi ahlinya. Salah satunya mungkin adalah Parti Muda. Tiada mustahil untuk Rafizi bergabung kekuatan dengan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bertanding di Pandan. Jadi pada waktu itulah mungkin Rafizi akan membuka gelanggang silat politik dengan menjemput Nurul Izzah Anwar bertanding menentang beliau di PRK tersebut. Sungguh ini adalah satu perkara yang tidak akan mustahil berlaku. Besar kemungkinan berlaku. Dalam satu hantaran di
Friends of Pakatan Harapan page Facebook, sebenarnya hal ini juga telah dihuraikan hampir sama dengan cerita saya. Semua media melaporkan jadi sudah sahih dan muktamad Rafizi Ramli letak jawatan. Dia akan berkuat kuasa pada 17 Jun nanti. Namun demikian, saudara, Rafizi Ramli telah melaksanakan satu gerakan sewaktu pemilihan PKR dipanggil Hirup yang berjaya membina gelombang dalam kalangan ahli PKR. Selain itu, rakyat yang menonton juga sebenarnya terpengaruh sama. Pada 28 Mei, Rafizi Ramli membentuk gelombang seterusnya. Sudah diyakini kini ramai bahwa Rafizi Ramli mustahil berhenti setakat itu saja sekembalinya daripada percutian 17 Jun nanti. Karena peletakan jawatan Rafizi hanya berkuat kuasa 17 Jun dan bermula hari ini sehingga 17 Jun beliau akan bercuti. Sekembalinya daripada percutian pada 17 Jun nanti, Rafizi Ramli dijangka besar kemungkinan mencipta tsunami di Pandan dengan menyerah balik keahlian kepada parti. Menyerah balik keahlian kepada parti bermaksud beliau akan meletakkan jawatan sebagai ahli parti atau keluar daripada parti. Selepas itu dijangka juga diramalkan kemungkinan Rafizi akan mengosongkan kerusi Pandan. Lalu yang ketiga, satu PRK uji ketahanan PKR menuju PRU16 akan dibuat. Jadi siapa yang akan bertanding seterusnya? Of course lah, ramai yang akan mengharapkan penubuhan satu parti baru yang akan mendukung reformasi 2.0 setelah reformasi 1.0 dikatakan telah pun dimatikan oleh Anwar Ibrahim. Siapa yang akan menerajui parti reformasi 2.0 ini? Ada yang mengatakan tentulah Rafizi Ramli. Hak perkara mustahil. Rafizi Ramli terima rayuan Anwar Ibrahim dan pelobi-lobinya. Sebenarnya apabila Anwar Ibrahim ataupun Perikatan Nasional juga mahu menjemput Rafizi menyertai payung besar Perikatan Nasional, tidaklah semudah itu mereka memancing Rafizi. Karena Rafizi tidak akan bersama dengan Perikatan Nasional, tetapi dia akan membentuk satu gelombang yang baru. Jadi secara teorinya Rafizi Ramli tidak akan menerima rayuan atau pelobi-lobinya. Sekarang ini seperti nampak Rafizi Ramli dah masuk gear otomatik dah. Gear 1, 2, 3 seterusnya sudah selesai. Jadi saudara, apakah ini ialah gerakan politik terkini Rafizi yang paling akan menjadi cabaran besar kepada Anwar Ibrahim? Pernah dengar kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Mungkin sekarang ini saatnya Anwar Ibrahim akan menghadapi kawan jadi lawan. Kerana sebelum ini lawannya Zahid Hamidi menjadi rakan beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.